Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada tengah hari ini dalam satu kuliah yang dianjurkan oleh surau ataupun Musalla An-Nur daripada syarikat Selcom Malaysia Berhad. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada tengah hari ini mendapat kebaikan, mendapat ganjaran manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada tengah hari ini. Kak Azhar, Nur Hayati Masaat, Cik Omar Mawar, Noili, kemudian Kak Fatimah Abdul Rahman, Siti Azah Zakaria, Rohayu Abdul Wahid, Kak Sabariah Abu Samad, Nur Suliana, Nur Rehan, Kak Sabariah, Saliza Liza, Naimah Osman, Acik-Acik, Hashim Hassan, Narek, Waalaikumsalam, Saliza Liza, dan semualah ya, sahabat-sahabat yang bersama kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tengah hari ini insya-Allah kita akan sambung dengan pengajian kitab kita, iaitu pengajian tentang kitab Mastika Hadis. Kita sambung semula. Lama dah tak menyambung. Dalam pengajian kita kitab Mastika Hadis pada muka surat 160. Muka surat 160, iaitu masih lagi berkisar tentang
tajuk besarnya tentang suasana kiamat, huru-hara dan perkara yang akan berlaku pada hari mahsyar nanti. Saya menggunakan kitab ini, Mastika Hadis. Kitabnya pun dah lusuh dah, lama sangat, dah koyak dah pun kan. Jadi siapa yang ada kitab Mastika Hadis jilid yang pertama bahagian iman, jilid yang pertama bahagian iman, edisi tulisan Rumi, ya, edisi tulisan Rumi, pada muka surat 160, hadis nombor 96. Hadis nombor 96. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu yawmal qiyamah min thimaril jannah wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala zama'in saqahu Allahu yawmal qiyamah minar rahiqil makhtum wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uryin kasahu Allahu min hudril jannah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, sahabat muslimin muslimat yang bersama pada tengah hari ini, cuba kita tengok hadis ni. Mudah-mudahan boleh menjadi satu dorongan, semangat untuk kita melakukan kebaikan. InsyaAllah peluang tu masih ada. Okey, cuba kita tengok apa maksud hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Baik, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, satu nama besar, salah seorang sahabat Nabi yang sangat hebatlah, radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda telah bersabda. Nabi telah bersabda, mana-mana orang mukmin, orang Islam atau orang-orang yang beriman yang memberi makan kepada seorang mukmin semasa ia lapar, nescaya Allah akan memberi makan kepadanya pada hari kiamat dari buah-buahan syurga. Dan mana-mana orang mukmin yang memberi minum kepada seorang mukmin semasa ia dahaga, nescaya Allah memberi minum kepadanya pada hari kiamat dari minuman syurga yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Dan mana-mana orang mukmin yang memberi yang bagi pakaian kepada seorang mukmin semasa ia memerlukan pakaian, nescaya Allah memberi pakaian kepadanya dari pakaian-pakaian syurga, insya-Allah. Okey, baik. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih semua. Muhammad Al-Hashri, kemudian Abang Hashim Hassan Mauda, Siti Hawa, Tuan Hafsah, Ummu Abu Hurairah sambil bekerja, Neni Ros, Rabiah Jasin, Muhammad Razif Aman. I love this Slumberman. Slumberman pula. Okey. Baik. Sambung hadis tadi.
Baik, sambil-sambil tu tuan-tuan ibu-ibu boleh share baik di Facebook atau di TikTok. Kita boleh share kita punya kuliah ni lah. Mudah-mudahan menambah-nambah view dan menambah-nambahkan lagi pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdasarkan hadis yang saya bacakan, hadis Imam Tirmizi sebentar tadi, di mana Nabi SAW mengingatkan pada kita ada kaedah-kaedah jalan-jalan yang disediakan oleh agama untuk kita memperolehi ganjaran yang sangat luar biasa. Ganjaran dia macam ni, ganjaran yang melibatkan akhirat ni dia mesti special punya lah. Itu bahasa senang nak faham tak? Dia mesti hebat, dia mesti tidak ada tolok bandingannya, dia mesti ganjaran yang sangat-sangat wow, macam tu. Baik, ada 3 benda. Saya percaya tuan-tuan ibu-ibu ingat yang saya sebut sepintas lalu tadi kan. Kalau nak catat, boleh catat lah. Baik, yang pertama Nabi kata siapa yang bagi makan. Yang kedua, siapa yang bagi minum. Yang ketiga, siapa yang bagi pakaian. Makan, minum, pakai. Bagi makan, bagi minum, bagi pakai. 3 benda ni, makan, minum, pakaian. Ini dipanggil asas basic lah. Benda basic dalam hidup kita, antaranya 3 ni lah. Kita kena ada makanan, kita kena ada minuman, kita kena ada pakaian. Jadi Nabi kata siapa sahaja yang ada rezeki dia lebih, ada rezeki lebih, ada duit lebih, ada pakaian lebih, maka siapa yang ada lebihan rezeki ini, Nabi kata infakkanlah. Yang pertama, siapa yang bagi makan orang yang memerlukan makanan. Di akhirat nanti Allah akan bagi dia makan buah-buahan syurga. Ini bukan cerita di 24. Ini bukan cerita Musang King tau. Bukan Allah, Nabi kata siapa bagi makan makanan kepada orang yang lapar, dia dapat Musang King. Tak main lah Musang King nak. Ini cerita buah dalam syurga. Buah dalam syurga ni tak usah cakap banyak lah. Kita pun tak mampu nak bayang. Kita tak boleh nak bayang macam mana luar biasa hebatnya buah-buahan dalam syurga. Kalau saya, tuan-tuan, ibu-ibu, semua yang menonton live tengah hari ni rasa-rasa macam teringin Ustaz nak rasa buah-buah syurga, bismillah, silakan bagi jamu orang makan, beri makan orang yang memerlukan makanan, terutamanya orang-orang susah di kalangan adik-beradik kita. Tengok keliling dulu, jangan terus pergi jauh-jauh sangat. Tengok adik-beradik dulu, saudara mara, ipar duai, anak buah, anak penakan, anak saudara, samalah semua tu kan, ataupun jiran-jiran terdekat. Itu yang paling afdal kita bantu terlebih dahulu sebelum kita hantar jauh-jauh luar negara ke mana kan. Tengok keliling dulu, tengok yang dekat-dekat ni dulu. Contoh kan, sebulan 2 lepas kan berlaku banjir kan. Banjir di Johor, banjir di Kelantan sikit lah, banjir di Terengganu, paling teruk Pahang kan. Jadi beberapa negeri dilanda banjir. Sekarang ni Sarawak pula. Sekarang ni Sarawak tengah banjir kan. Jadi semestinya lah mereka memerlukan minuman, pakaian, makanan. So kita bagilah. Mungkin kita nak pikul-pikul makanan tu payah musim-musim banjir kan. So kita masukkan duit, transfer, NGO yang kita yakin mereka ni boleh buat kerja dan ada bukti-bukti yang mereka buat kerja tu, kita infak lah. Kita niat, ni aku infak ni untuk masa banjir. Belilah pakaian ke, minuman ke, makanan ke, dapur gas ke, apa ke, periuk ke, beli. Semua itu jangan risau,
Nabi dah jamin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran yang menunggu kita sangat hebat. Kalau kita bagi makan, Nabi kata Allah akan bagi buah-buahan syurga besok. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita dapat buah-buah atas dunia ni pun berasa seronok dah. Kan? Ni orang kata musim durian sudah mari. Musim durian dah datang. Kan? Durian ni dah datang balik, dah start balik dah orang menjual durian ni, saya tengok pun dah banyak. Kan, orang akan cari yang standard lah, yang sedap sikit kan. Di 24 ke, Musang King ke, IOI Mall Puchong ke apa benda, aku tak tahulah nama-nama durian ni. Jadi itu pun kita dah rasa, ya Allah, nikmatnya makan durian tu punya sedap kan. Makan buah anggur. Saya pernah lah juga dapat buah anggur yang mahal sikit kan. Bukan saya beli pun. Adalah anak-anak murid muslimat belanja apa semua. Sekotak tu berapa ratus harganya. Sekotak. Boleh lah satu kotak macam berapa kilo tu kan. Anggur yang balik-balik basuh, buah tiap air, telan-telan tu, nampak syurga terus. Punyalah sedap kan. Tak ada biji dengan manis apa semua tak. Itu pun kita dah rasa nikmat. Bayang buah-buah dalam syurga. Allahu Akbar. Nanti ada pula yang bertanya, kan, Ustaz, dalam syurga ada buah apa? Jangan tanya ada buah apa. Jawapan dia, buah apa yang kita nak. Buah apa yang kita nak. Kan? Saya nak pisang, Ustaz. Allah, pisang dekat Kuala Lumpur selalulah telan. Kan? Dekat Malaysia ni dah kerap dah makan pisang, tak larat dah. Carilah buah yang power sikit tak. Tak kisahlah buah apa pun. Yang penting, sahabat sekalian, orang yang suka memberi orang lain makan, menjamu orang lain makan, terutama orang yang sangat susah, insya-Allah di akhirat besok Allah akan bagi buah-buah dalam syurga. Yang kedua, saya ringkaskan, orang yang memberi orang yang minum di saat mereka haus, Allah akan bagi minum air-air yang ada dalam syurga besok. Allahu Akbar. Bayangkan sahabat sekalian, kisah yang sangat terkenal, kisah yang paling popular, kan, yang selalu kita dengar lah, ustaz-ustaz buat contoh, buat ceramah kan. Kisah seorang perempuan yang dikatakan dia seorang pelacur, tapi dia pernah lah dalam hidup dia bagi seekor anjing minum dalam keadaan anjing yang kehausan, anjing yang nak mati dah kelaparan. Dia pun usaha cari air tu, cedok dengan tumit kasut dia, bagi anjing tu minum, bagi anjing tu minum, bagi minum, segar anjing tu. Allah tengok perangai, akhlak, sikap perempuan tadi ketika dia memberi minuman itu dengan penuh keikhlasan. Akhirnya Allah masukkan perempuan pelacur ini ke dalam syurganya. Bayang, itu baru bagi anjing minum. Bayang kalau bagi orang beriman minum, bagi orang Islam pula minum. Macam kita tengok ada ustaz-ustaz yang buat projek wakaf telaga kan. Wakaf membina, mengorek telaga dekat Kemboja. Ada saya tengok. Dekat geng-geng Rohingya punya tempat tu, di sanalah. Kan, projek wakaf telaga. Longgok-longgok dapat berapa puluh ribu, bawa duit tu pergi sana, cari tempat buat telaga. Sebab sistem air di negara sana agak tak apa cantik kan. Jadi yang itu, tuan-tuan, ibu-ibu, besar pahala. Itu semua makan pahala tak habis. Kan, selagi air telaga tu ada, diminum orang, dibuat mandi, basuh baju, apa saja, pahala mengalir masuk ke akaun pahala kita. Nampak senang sebenarnya nak dapat pahala. Itu baru pahala, belum cerita dalam syurga besok Allah bagi minum air minuman dalam syurga. Antaranya ialah buah-buahan. Buah-buahan pula. Antaranya ni air sungai. Yang sungai tu ada namanya Sungai Madu, ada namanya Sungai Susu, ada namanya Sungai Arak.
Ini dalam syurga ya. Nanti orang tanya pula, Ustaz, dalam syurga boleh minum arak? Boleh. Bukan minum je, boleh berendam terus. Berendam dalam sungai arak tu. Kan? Tak apa ke Ustaz? Tak apa. Sebab arak dalam syurga, Nabi kata bersih, tidak memabukkan dan tidak haram diminum. Yang haram terkedarah ni arak atas dunia ni je. Yang sekarang ni. Kan? Arak di akhirat besok bukan minum. Kau terjunlah dalam sungai 40 hari 40 malam, tak timbul-timbul pun tak apa. Berendam dalam sungai arak tu. Kan? Yang Allah sebut dalam Quran, lazzatul lisyaribin. Arak dalam syurga, Allah kata rasanya lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Sabar tuan-tuan, buat-buat tenang ya. Jangan dicuba-cuba arak atas dunia ni. Ni tak boleh. Ni haram. Ni cerita arak di dalam syurga boleh minum. Ada satu sungai tu, Nabi kata sungai susu. Sungai itu susu yang mengalir dalam sungai itu dipanggil sungai susu. Jadi tak payah pening, bawa je uncang teh tarik, lambung masuk sungai itu. Jadilah teh tarik. Kau tariklah dalam sungai itu sendiri. Itu ada sungai madu, arak dan susu. Dan ingat, sungai dalam syurga tak akan sama macam sungai di dunia. Nabi kata dalam syurga, sungai dia dasarnya emas, tebingnya perak. Lantai sungai dalam syurga tu, kita panggil dasar sungai itulah, adalah daripada emas. Emas. Tak tahulah 916 ke berapa, saya tak 916 entah berapa entah, kan, jenis-jenis emas itulah. Dinding dia perak. Sungai Gombak, bawah dia lumpur, ada mayat sekali. Kotor, kan, ikan bandaraya penuh. Ikan cuci cermin tu kan, orang panggil ikan bandaraya ke apa. Jadi tuan-tuan, syurga besok sungai dia bersih. Syurga besok macam-macam lah, tak larat nak cerita, punya banyak lah. Yang penting bagi makan orang yang lapar, bagi minum orang yang haus, bagi pakaian orang yang memerlukan pakaian. Itu kita cuba buat lah, insya-Allah tak. Kita cuba buat insya-Allah. Terima kasih Abang Rozi Helmi, Nur Azimah, Muhammad Arifin, Cahaya Purnama. Allahu Akbar. Tadi Ustaz baca surah Fatihah dalam 2 bahasa. Besar manfaat daripada Ustaz baca Al-Fatihah hanya dalam 1 bahasa. Ustaz mana yang baca tu? Halimah Ismail, terima kasih. Neni Ros, Kak Sabaria, Kak Jamalia, Robiah Jasin, Acik-acik, Noeli, Pak Long. Ustaz, benar ada orang bagi minum kat Afrika untuk manusia dan untuk haiwan pun Ustaz? Ya, betul. Kan, negara-negara yang miskin kan, banyak orang yang memberi minuman dan makanan, insya-Allah. SYRM, nama saya tak disebut ni. Terima kasih Ustaz bagi ceramah. Alhamdulillah, sama-sama. Geng-geng TikTok. Baik, jadi tuan-tuan, yang penting sekarang ni ada rezeki lebih, kita salurkan. Baik namanya makanan, pakaian, minuman, tak kisahlah. Sumbangan air bersih ke, buat telaga ke, mengumpul pakaian terpakai ke. Tapi kalau pakaian terpakai untuk kita serah mungkin masa banjir ke apa kan, pastikan yang boleh dipakai lah. Kadang kita ni pun teruk juga kan, yang dah tak boleh pakai, dia masuk dalam beg plastik tu. Yang boleh pakai, dia tak pakai pula, dia gantung dalam mari. Masalah kita ni. Jadi nak sumbang tu biar yang boleh diguna. Kalau tak boleh, jangan disumbang. Tak, nanti buat orang naik darah pula, nanti buat marah orang saja. Itu kita kena jaga baik-baik. Jadi sebab itulah, berdasarkan hadis Imam Tirmizi tadi, sebenarnya apa yang nak diceritakan ialah gambarannya Islam mendidik kita ringan tangan. Orang kata apa? Ringan tulang,
ringan tangan, rajin-rajin infak, rajin-rajin menyumbang. Ingat tuan-tuan, saya ulang balik hadis Nabi SAW yang sering juga saya baca sebenarnya. Antaranya Nabi sebut, dia ada banyak riwayat lah. Antaranya Nabi sebut, la yankus malun min sadaqah bal yazdadu atau kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata tidak akan berkurangan harta benda orang yang melakukan sedekah. Orang yang rajin infak, menyumbang, memberi, sedekah, belanja orang, wakaf, apa lagi? Infak, semualah cerita derma-derma semua ni. Orang yang rajin buat benda ni, Nabi kata hartanya tidak akan berkurang, bahkan bertambah dan terus bertambah. Nabi repeat 3 kali. 3 kali. From Waalaikumsalam. Kan? Nama-nama TikTok ni memang macam tu, tergeliat lidah nak baca. Tapi tak apa, terima kasih banyak follow Ustaz dekat TikTok dan sebagainya lah. So maknanya orang yang rajin sedekah ni tak usah bimbang lah, jangan bimbang. So itu Islam kata, lagi kamu banyak sedekah, kamu akan lebih kaya, lagi kaya. Lagi rajin sedekah, lagi kaya. Lagi rajin, lagi kaya. Lagi banyak infak, lagi hidup kita senang sebenarnya. Jangan susah hati. Kan? Saya dah hidup tahun ni lah, insya-Allah panjang umur, 47 tahun. Belum ada lah saya rasa dalam separuh daripada nyawa saya berceramah dah 20 tahun lebih ni, belum ada saya dengar orang yang mati sebab banyak sedekah jadi miskin. Belum. Belum. Kan? Orang yang mati sebab banyak sedekah, tiba-tiba dia jadi miskin, lepas tu mati. Belum. Katalah ada orang meninggal kat kampung kita kan, orang tanya, kenapa Pak Haji ni meninggal? Entahlah Ustaz, dengar-dengar cerita dia rajin sangat sedekah, lepas tu jadi miskin, lepas tu terus mati Ustaz. Nampak benar temberang itu. Tak, kau jangan buat cerita melawak macam tu. Belum ada sejarah orang rajin infak, tiba-tiba jadi miskin. No. Ini bukan saya cakap ya. Nabi yang bagi jaminan. Jaminan Nabi adalah jaminan yang datang daripada Allah. Bukan Nabi mereka-reka sendiri. Tak, bukan Nabi mereka tuan-tuan. Jadi, apa yang penting tengah hari Zuhur yang mulia ni, saya, tuan-tuan, ibu-ibu semua yang menonton semua ni, pastikan kita latih diri kita jadi orang-orang yang rajin memberi infak, rajin menderma, rajin segala-gala lah dalam melakukan kebaikan kan. Terrajin infak, belanja, tolong orang, especially cari adik-beradik kita dulu, anak saudara, mak saudara, pak cik, mak cik, datuk, nenek, moyang, piut, miut, segala keturunan ni, tolong mereka ni dulu. Itu paling afdal. Lepas tu barulah tengok jiran, kawan-kawan ke siapa dah, tolong adik-beradik. Itu dia panggil priority dia. Keutamaan dia macam tu, insya-Allah. Dah tak bergerak dah gambar. Alamak, gambar Ustaz dah keras ke apa? Okey kot noh. Mungkin Noeli punya internet kot. Insya-Allah. Bergerak. Okey. Baik. Habis yang tu. Habis yang tu. So maknanya sahabat sekalian, dalam hadis tadi, siapa yang bagi makan, bagi minum, bagi pakai pada orang yang sangat memerlukan, ataupun duduk tak duduk dah, kita ada rezeki lebih, dapat gaji hujung bulan, beli baju, t-shirt selai 2 bagi anak buah, boleh je kan, dapat pahala. Selama dia pakai baju tu dapat pahala kan. Saya pun ada gak ada anak murid bagi kain kan, sebab baju ready made ni memang tak ada harapan Pak Gaya. Jadi dia bagi kain berapa meter, bertempah buat jubah, buat baju Melayu, ada tak? Buat seluar pun ada kan.
Macam-macam lah. Itu semua cerita nak boleh pahala belaka. Itu semua cerita nak menambah-nambah aset-aset pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apa yang penting, saya minta maaf yang nak duit dalam TikTok ni, saya tak boleh duit lagi buat masa ni, sebab saya tengah ada live dekat Facebook juga. Jadi habis pukul 2 sekejap lagi, kalau ada rezeki kita boleh sambung insya-Allah. Baik, tajuk yang berikutnya, ni tajuk ni lebih menyeramkan lagi. Baik, apa tajuknya sahabat sekalian? Tajuknya ialah cara pemergian manusia ke padang mahsyar. Allahu Akbar. Minta maaf tuan-tuan, tengah hari ni cerita seram sikit kan, perut lapar pula, hilang selera makan dibuatnya kan. Tak apa, buat-buat tenang. Yang tengah makan tu sambil-sambil tu makan lah. Telinga dengar je kan, sambil makan ke, sambil buat kerja ke, di sekolah ke, ataupun di mana-mana lah, pejabat ke. Tapi sekarang ni lunch hour kan, makan, tak apa, telinga dengar je. Tak mau tengok muka saya pun tak apa, dengar je suara saya, tak ada masalah. Baik, kita ni besok, sekarang ni kita kat dunia kan, ulama kata kita hidup ni ada 4 alam. Ada 4 alam. Satu dipanggil alam rahim ibu, masa kita duduk 9 bulan dalam perut ibu. Itu alam yang pertama, kita hidup duduk dalam perut ibu. Alam kedua sekarang dipanggil alam dunia. Ni yang kita tengah duduk atas dunia ni, ini alam nombor 2. Alam nombor 3 yang kita belum sampai lagi, insya-Allah akan sampai satu hari besok, iaitu alam kubur, atau orang Arab kata alam barzah, alam kubur, duduk dalam kubur tu. Yang keempat dipanggil alam mahsyar atau alam akhirat. So prosesnya, kita hidup atas dunia, bila kata meninggal dunia saja, macam baru ni kita dengar Datuk Jamali Syadat kan, kita punya otai veteran pelakon dan pelawak negara kita lah, yang pandai meniru suara macam-macam tu, sampai saatnya meninggal juga baru ni. Dan beliau sekarang ni dah dikuburkan, dan mereka yang sudah mati ni duduk di satu alam dipanggil alam barzah, alam kubur. Berapa lama geng-geng ni duduk, yang dah mati ni duduk dalam kubur ni? Sampai kiamat. Ya Allah, ya Tuhan. Duduk saja ke? Duduk saja macam saya duduk ni? Tak. Kalau orang yang mati tu baik, dia dapat rehat lah. Allah jadikan kubur dia macam taman-taman syurga. Dia boleh makan buah, dia ada pelayan, dia ada berehat, dia kubur dia lapang, ada cahaya. Tapi na'udzubillah, kalau dia mati orang jahat, tak sempat bertaubat, orang kafir dan sebagainya, esok dalam kubur, kuburnya sempit, ada api, ada ular, ada kalajengking, panas, macam-macam lah yang menyakit dan menyeksakan. Bila nak keluar dari kubur ni? Sampai kiamat. Kiamat ni hancur lebur dunia ni, barulah kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ini tajuk ni. Kan? Bagaimana daripada alam kubur atau dipanggil alam barzah, kita bergerak menuju ke mahsyar tu, macam mana caranya? Tuan-tuan, agak-agak macam ni cara dia. Kalau ikut dalam kitab ni, kitab saya pegang ni, ada 3 cara pergerakan. Alamak, banyak tu Ustaz. Seram pula. Memang seram. Sekejap ni saya nak tengok ayat Quran jap. Baik. Dia ada 3 cara, ya. Ada 3 cara pergerakan manusia menuju ke padang mahsyar. Antaranya tuan-tuan boleh catat ayat 86 surah Maryam. Sekejap saya tengok ayat dia.
ayat 86 surah Maryam. Okey. Allahu akbar. Antaranya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni ayat 86 surah Maryam. Firman Allah, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan menghalau orang-orang yang bersalah itu ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Allahu akbar. Orang yang mati tak sempat bertaubat, mati pula dalam keadaan dimurkai Allah, Allah tidak redha, besok bangkit pada mahsyar, tak ada cakap banyak, Allah halau terus pergi neraka, Allah halau terus pergi neraka dalam keadaan dahaga. Allahu akbar tuan-tuan. Tadi kita baru je cerita pasal air kan. Nah, kita baru je cerita pasal memberi minum orang yang dahaga. Ini saya ceramah dah setengah jam ni, haus kan. Boleh je ambil air minum kan. Tak apalah ada air. Besok pada mahsyar Allah kata orang yang yang bersalah dihalau, dihumban ke dalam neraka jahanam dalam keadaan haus. Allahu akbar tuan-tuan. Dahlah padang mahsyar besok, matahari ni lebih kurang sejengkal atas kepala kita. Kami kedaril mil. Nabi kata matahari ni besok lebih kurang sejengkal atas kepala kita. Jaraknya lebih kurang. Nak digambarkan dekat sangat, panas sangat. Ni sekarang ni kat luar panas ni. Saya tak tahulah tempat tuan-tuan di mana kan, tapi tempat saya di Sungai Buloh ni, saya rasa semua tempat lah kot. Seminggu ni kan panas saja kan. Seminggu ni panas. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya ni, bila tiap hari melakukan dosa terus ibadahnya lancar sama mengaji, dosa tak? Macam mana soalan ni tu, tak apa faham. Bila tiap hari melakukan dosa terus ibadahnya lancar sama mengaji, dosa tak? Waalaikumsalam YB. YB dah masuk ni, saya seram sejuk kan ni. Apa khabar YB kita, Wan Sukairi daripada Terengganu, Esko Kerajaan Negeri Terengganu ni, hebat ni. Waalaikumsalam, sihat. Iza Saliza, sihat. Baik, macam mana soalan tadi, saya tak apa faham lah kan. Sahabat kita mungkin daripada Indonesia ni, bila tiap hari melakukan dosa terus ibadahnya lancar, dosa tak? Maksud dia mungkin dia buat dosa tapi dalam masa yang sama dia buat ibadah. Yang saya faham begitulah kot, no? Kalau salah saya minta maaf. Dia gini, dosa is dosa. Kan, bila kita buat satu benda yang namanya dosa, dia berdosa lah. Bila kita buat satu yang namanya ibadah, kita semayang Zuhur kejap lagi, ibadah, dapat pahala. Kita puasa besok hari Senin, Khamis, dapat pahala. Contoh tak, kita infak RM10 ke tabung online ke mana-mana, dapat pahala. Ataupun kita buat ibadah tetap ada pahala, tapi bila buat dosa tetap dapat dosa. Dan apa yang paling penting sebenarnya ialah pertingkatkan usaha kita melakukan ibadah, beramal soleh, jadi orang yang baik, dan kita kurang-kurangkan ibadah kita. Kurang-kurangkan dosa kita. Tingkatkan ibadah, tingkatkan amalan, dan kurang-kurangkan dosa. Itu kita kena buat lah. Dia kalau bagus, tak ada dosa langsung kan, hindarkan dosa. Tapi ialah orang kata macam mustahil lah pula tak, macam kita nak balik pada satu orang yang paling perfect, macam susah kan. Jadi apa pun sahabat sekalian, kurang-kurangkan dosa kita, ganda-gandakan amal-amal baik kita, insya-Allah.
Ustaz, kalau kita dye rambut, lepas tu kita nak dye rambut jadi warna asal, dosa tak? Dia kok mana pun dia kena balik pada asal balik. Kan, kita dah dye rambut kita color hijau ke biru ke apa kan. Dia kalau ikut hukum memang tak boleh lah kita warna-warnakan rambut tu, kecuali orang lelaki yang beruban, rambut dia putih, dia nak pergi perang, sunat dia hitamkan rambut dia, supaya musuh tengok dari jauh nampak orang muda je, padahal tua dah. Itu lain. Itu ada sebab tertentu kan, sebab-sebab tertentu. Jadi cantiknya kalau kita ibarat dia macam tu lah, kita dah terlanjur, kita patah balik, kita buat U-turn balik, boleh, tak ada masalah. Dia macam ni. Yang penting apa pun dosa-dosa yang pernah kita buat, yang mungkin kita terlajak kan, kita jahil dulu, kita tak tahu, istighfar, kita taubat dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang kata tak usah ulang balik lah. Kita memang tak tahu dan kita menyesal, kita minta ampun dengan Allah, mudah saja kan. Sebab Allah ni dia macam itulah, dia Tuhan yang sangat-sangat baik kepada setiap para hambanya, terutama yang ingin bertaubat. Bila ada niat nak balik pada warna asal rambut tu, itu dah cantik tu kan. Itu dah satu yang sangat terbaik. Wallahu alam. Ustaz, bagi tips nak kekal istiqamah, saya baru bernikah. Iza Shaliza kan, dia pertama sekali memanglah bila kita melakukan sesuatu penghijrahan kan, kita berhijrah tu maknanya cabaran tu adalah, orang kata apa, kita kena bersedia luar dalam, fizikal dan mental kena kuat kan. Bila kita buat, kita turning, kita buat satu U-turn, bukan U-turn lah, maksud dia kita buat perubahan kan. U-turn tu kita patah balik kan. Kita buat satu perubahan, daripada tak bertudung kita tutup aurat pakai tudung, daripada dah elok dah pakai tudung kita upgrade sikit pakai niqab pula, tutup nampak mata ke kan, itu dia panggil niqab lah. Jadi cabaran dia besar, kuncinya kena sabar, kena redha, dan tak usah peduli apa orang nak kata. Telinga ni orang kata buat pekat badak ajalah kan. Sebab bila kita buat perubahan ni, memang orang akan cakap kan, ayat-ayat standard lah, orang kata alah macam lah dia bagus sangat, alah macam lah dia seorang nak masuk syurga, alah nampak, itu je orang. Saya bukan tuduh semua kan, tapi masyarakat di luar, minta maaf saya sebut, termasuk kadang-kadang netizen kita kan, dia punya maki ni, dia punya cerca tu, betul Iza kan, orang cakap bajet alim, betul, ayat tu standard, alah dia ni bajet-bajet alim lah, pakai perudah niqab semua ni kan. Tak usah peduli lah. Yang penting kita ada satu niat nak berubah dah baik dah, tapi kita nak upgrade ke arah yang lebih baik. Dan jangan lupa doa pada Allah. Doa tu penting kan. Doa tu sangat penting kan. Sebenarnya anak ustaz pun yang sulung niqab juga. Dia baru tak barulah, dah 2-3 tahun dah kot. InsyaAllah lah, mudah-mudahan istiqamah kan. Mula-mula memanglah cabaran kan, tapi lama-lama okey lah. Orang kata alah bisa tegar biasa kan. Kadang orang ni cakap alah dia ni macam bagus-bagus, dia ni bajet alim, dia ni, orang kata ni kan, telinga ni rasa ui menyirap aja darah kan. Tapi tak apalah, Allah tahu niat kita. Doa, ya Allah, aku buat ni benda baik, aku tahu cabarannya banyak, ya Allah, kau istiqamahkan aku. Itu saja kan. Kita tak ada apa kekuatan kita apa yang Allah beri kan. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Kita tak ada daya. Saya baru 5 bulan Ustaz bernikah. InsyaAllah Ustaz doakan supaya mudah-mudahan Iza Shaliza, rakan TikTok kita, InsyaAllah istiqamah, sabar dengan karenah manusia keliling kita kan. Cakap-cakap manusia ni kita
abaikan je lah. Mana pandangan yang baik, kita ambil kan. Mana yang orang kata bawang-bawang ni, boleh guna membawang-bawang ni. Bawang-bawang ni kita buat dek je lah. Buat tak tahu lantak kat hang lah. Macam tu lah kan. Sebab kita nak menyembahkan sesuatu yang terbaik kepada Allah sebagai hamba. Tahniahlah Izzah, Ustaz doa yang terbaik insya-Allah. Okey. Baik. Sambung lagi sikit. Saya rasa tak sempat ni. Kan 3 golongan ni tak dan, tapi tak apa, kita baca ayat dulu. Tadi ayat 86 surah Maryam kan. Iaitu orang yang degil, orang yang orang-orang yang engkar akan dihumban, dihalau ke neraka jahanam dalam keadaan haus. Nauzubillah. Baik, kemudian tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ayat 102 surah Toha. Surah Toha ni lepas surah Maryam lah. Al-Kahfi, Maryam, Toha. Surah Toha ayat 102. Kejap nah. 102. Okey, 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma izin dzurqa. Iaitu kata Allah, ayat 102 surah surah apa tadi? Toha. Isra pula dah. Surah Toha. Iaitu pada hari ditiupkan sangkakala dan kami himpunkan pada hari itu orang bersalah dalam keadaan kelabu biji mata. Makna kelabu mata ni dalam keadaan yang tak tenang lah. Orang-orang yang bersalah, orang buat dosa, al-mujrimun ke mujrimin lebih kurang lah, maknanya sama tak. Orang yang hidup dalam keadaan berdosa dan dia mati tak sempat bertaubat, itu namanya orang yang berdosa. Terima kasih. Alamak, saya rasa seronok kita punya Mr. Simen kita, Abang Chip kita. Terima kasih abang share live saya. Terima kasih bang. Nanti ada rezeki kita berduet. Nak sembang-sembang dengan orang hebat ni. Orang otai berwajah muda. Macam tu. Awet muda kan. Terbaik bang. Alamak, siap bagi coklat lagi. Terima kasih bang. Kan, murah rezeki. Allah murahkan rezeki abang. Panjangkan usia dalam kebaikan. Allah ampunkan segala dosa Abang Chip kita insya-Allah. Tuan-tuan boleh follow Mr. Simen Official. Brother ni memang terbaik kan, penuh misteri dan sentimental. Macam itulah lebih kurang. Baik. Terima kasih bang. Nanti ada rezeki kita duet insya-Allah. Baik. Ayat surah Toha tadi Allah kata apa? Ditiupkan sangkakala dan kami himpunkan orang yang bersalah dalam keadaan mata yang kelabu. Maknanya kesimpulan mudahnya jangan puji lebih-lebih tinggi pujian. Tak bang, saya cakap jujur ni. Ini yang saya kenal abang beberapa sebulan 2 ni kan. Ya, saya baru rapat-rapat dengan abang dalam live tu. Itu yang saya nampak kan. Saya puji, bukan puji lah, maknanya saya sebut benda yang betul pada mata saya. Kalau salah saya minta maaf bang. Kan nak pergi scuba tak dapat ni. Kan lesen pun tak ada lagi. Abang Simen ni dia ada kelab scuba apa semua kan. InsyaAllah. Teruskan tazkirah ustaz, jangan baca komen. Tak apa, kita baca komen slow. Okey, itu ayat 102 surah Toha. Mana kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia nak bagi tahu orang yang mati dalam keadaan bersalah, berdosa, ceritanya bila bangkit akhirat besok memang kelang kabut punya. Kan? Tak ada cerita yang seronok, tak ada red carpet, tak ada. Tak usah berangan sangat, memang tak ada punya. Kan? Malahan dengan kelabu asap, dengan haus, dengan macam-macam lah. Wal-iyazubillah. Dianalah Fitri. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi menjenguk Ustaz punya live yang jarang-jarang live ni. Ustaz pun baru-baru nak belajar live di TikTok ni. Memerlukan khidmat nasihat daripada kawan-kawan kita yang
otai-otai di sinilah insya-Allah. Okey. Last sekali ayat yang terakhir. Ayat 97 surah Al-Isra. Al-Isra surah nombor 17. Oh, memang bersusun surah dia kan. Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha. Tadi kita baca kan, Maryam dengan Toha. Isra surah nombor 17. Ayat dia 97. Sekejap nah. Ayat 97. Okey, ayat 97 bunyi dia macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Allahu Akbar. Seram tuan-tuan baca ayat ni. Oh, takut kan. Ni bukan cerita main-main lah. Ni bukan cerita main-main. Terima kasih abang bagi coklat pula dah. Kan? Terima kasih banyak. Dan ayat 97. Ni Ustaz nak habiskan sikit lagi, pukul 2 kita berhentilah insya-Allah. Dan siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan. Baik, Allah sebut ayat 97 ni, kan, Allah kata siapa yang aku bagi hidayah pada dia, dia untung, dia sangat beruntung. Kan, orang yang Allah beri petunjuk macam kita lah insya-Allah kan. Allah bagi kita agama, Allah bagi kita nikmat sihat, nikmat berkeluarga, nikmat tenang jiwa, nikmat segala-gala lah. Ini orang yang mendapat hidayah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati bagi mereka penolong lain daripada Allah. Nampak? Akhirat besok, siapa yang sesat, tak ada siapa nak tolong. Dunia ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sahabat sekalian, kita sesat atas dunia, okey lagi lah kan. Boleh Google Map dengan Waze, Pakcik Wazir Pakcik Wazir Waze dengan Google Map. Boleh jugalah bantu-bantu kita kan, nak pergi satu tempat cari location apa semua, zap jalan. Itu pun kadang sesat juga kan, dia menyesatkan kita juga. Saya pernah pergi satu kuliah menggantikan satu ustaz. Saya tak nak pergi tempat tu, kawan saya lah, dia telefon, dia kata boleh ganti kuliah aku pagi ni, urgent kan, dia ada hal, dia telefon subuh nak ganti pukul 10 ke 11 pagi tu di satu negeri lain lah. Jadi saya kata okey je, boleh lah, saya free, saya ganti. Lepas tu saya kata minta AJK hubungi saya, nak minta location kan. AJK pun hantar location. Saya pun dengan penuh confident, level yang sangat tinggi memandu ikut Waze tu, ikut Waze pula, Google Map tu kan. Location yang dibagi tu, akhirnya saya sampai depan kuil Hindu. Terima kasih Abang Simen. Nanti saya postkan dekat wall saya, promote akaun TikTok Ustaz, insya-Allah sama-sama support. Terima kasih bang. Saya ni view rendah ni macam ni lah kan, tapi tak apa, insya-Allah kita slow and steady. Betul tu, sabar sebar kebaikan demi kebaikan. Itu tagline Abang Cip yang very powerful lah kan. Baik, balik pada cerita saya tadi tu, kan, akhirnya saya sampai depan kuil, depan kuil Hindu, kuil kan. Saya pun termenung, kat sini ke aku nak ceramah ni? Saya pun dah wahara juga kan. Last sekali telefon AJK, dia tanya, Ustaz kat mana? Saya kata sampai dah. Saya kata sampai dah. Tak nampak Ustaz? Sampai apa? Saya kata ni depan kuil. La ilaha illallah Ustaz, minta maaf, salah location. Ambil kau kan, ke kuil perginya, bukan ke masjid. Macam-macam pengalaman kan. Jadi tak apa, sesat atas dunia boleh U-turn. Ni ayat kita baca tadi ni, sesat di akhirat ni habis cerita dah tuan-tuan.
tak ada siapa nak tolong. Dan Allah kata kami himpunkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka di atas mukanya. Allahu Akbar. Orang-orang jahat ni, orang yang mati berdosa, orang kafir apa semua, Allah kata dia akan heret orang ni, heret secara meniarap. Macam kita meniarap kan, meniarap macam tu, yang tu terlentang kan, meniarap. Bila kita meniarap tu, muka ni mesti kena lantai kan. Allah akan heret macam tu, dalam keadaan berjalan atas muka, dalam keadaan buta, bisu, pekak. Allahu Akbar. Dah lah kena seret, kena heret, lepas tu buta pula, pekak pula, bisu pula. Lepas tu, dan tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Tiap-tiap kali malap julangan apinya, kami tambah mereka dengan api yang menjulang-julang. Wal'ayazubillah. Allahu Akbar. Takut tu kan. Neraka Jahanam tu ada hadis, tapi saya tak dah nak baca hadis tu pagi ni, tengah hari ni. Nanti kita sambunglah hadis tu kemudian tak? Nanti kita baca besar mana neraka Jahanam. Saya rasa saya pernah post dalam TikTok saya video tu, tapi dah jauh ke belakang lah, kena scroll balik. Kan, cuma nak sebut dia gini, sesat di akhirat, full stop jawabnya. Betul Kak Zah. Kan, dah sesat ke akhirat ni, habis ceritalah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, akhir sekali saya nak sebut macam ni. Pertama sekali, ingat, apa pun kita buat di dunia ni, baik ke buruk, kita kena ingat satu benda je. Yalah, kalau boleh yang buruk tu janganlah buat kan. Kita buat yang baik-baik, tapi kita akan ingat satu benda, baik buruk yang aku buat ni pasti ada balasan dan ganjaran. Pasti punya. Kalau tak dunia mendapat, akhirat confirm dapat punya. Kan, balasan tu. Itu janji Allah. Baik atau buruk, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang buat baik atau buruk besar debu zarah. Zarah ni macam kita kata atom lah, atom. Bukan bom atom tu, itu lain. Atom. Yang kita belajar sains tu kan. Halus, microchip. Halus, mikro lah, bukan microchip, mikro. Halus sangat. Buat baik, halus macam tu, besar debu lah kita kata. Buat jahat, besar debu, halus, besar debu. Baik pun, Allah kata aku akan balas semua tu. Apatah lagi yang besar-besar. Kita semayang, puasa, haji, sedekah, baca Quran, selawat, share live ni, promote kuliah, itu semua benda besar. Lagilah Allah akan balas. Macam tu kan. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu nombor satu. Ingat, baik buruk Allah akan balas. Satu. Yang kedua, saya pesan sangat-sangat, apa juga yang kita nak buat, pastikan niat kita betul-betul ikhlas. Niat kita betul-betul ikhlas kerana Allah. Apa pun lillahi ta'ala. Apa pun lillahi ta'ala. Tak usah peduli orang cakap apa. Macam Abang Cip Simen cakap selalu kan, tak usah peduli lah orang nak royak apa kat kita lah. Kita abaikan je lah. Tak kisahlah orang nak kata apa kat kita, biarlah. Orang dia ada mulut. Tambah pula zaman membawang ni, bawang pun mahal. Kan, dia pula rajin membawang, lantak kat dia lah. Bahasa mudahnya, kita dapat pahala free-free aja, insya-Allah. Sabar, kita redha tak? Insya-Allah. Baik, itu nombor 2. Dan nombor 3 tuan-tuan, saya ulang balik, iaitu ambil ruang masa kita tengah hidup ni, yang kita pun tak tahulah ke depan nanti berapa lama lagi kan. Kita pun tak pasti. Sementara hidup, buatlah benda baik, buatlah benda yang elok, walaupun sikit, walaupun kecil, tapi istiqamah. Contoh, satu hari baca Quran satu muka surat, atau 2-3 ayat sikit-sikit, tak apa, kita baca. Mana yang kita hafal, kita baca. Macam sahabat kita kan, Abang Cip kita, Yasin dalam kepala kan. Saya tahu, saya rajin ikut live dia, saya tahulah kan. Yasin dalam kepala, dia tak tengok dah.
kan, memang hebat. Jadi mana yang hafal, mana yang kita boleh baca, kita baca. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Boleh sedekah setiap hari RM1, RM2, online ke apa, jalan, kan. Yang itu, yang penting istiqamah, insya-Allah. Terima kasih Nazahah 1121. Selamat petang. Waalaikumsalam. Kan. Baik, itu 3 kesimpulan saya untuk tengah hari ini. Dan jangan lupa, insya-Allah, pada yang baru join ni, malam ni pukul 9 suku. Malam ini 9 suku malam. Saya tiap-tiap malam buat live sebenarnya, tapi untuk TikTok ni baru saya start sehari 2 lepas. Baru start buat live kuliah sehari 2 lepas. Allah bagi idea, Allah bagi ilham, alhamdulillah. Jadi malam ni 9 suku, jangan lupa, insya-Allah kita ada live lagi. Malam ni kita lebih santai. Kita akan menyembang, kita akan tapi kita borak bab agama lah. Jangan suruh ustaz cerita bab-bab yang bukan-bukan, saya tak reti sangat. Bab-bab agama boleh lah, sikit-sikit lah kita sembang-sembang, insya-Allah. Jadi kita jumpa malam ni 9 suku malam. Dan untuk tengah hari ni, terima kasih pada pihak Musalla An-Nur Selcom di Petaling Jaya yang menaja kuliah kita pada tengah hari ni. Sebab kalau ikut jadualnya, memang jadual saya hari ni di pejabat sana kan, tapi dah tak boleh pergi, PKP apa semua, COVID tak hilang-hilang lagi ni. Jadi kita buat live begini je lah. Jadi insya-Allah sama-sama jawab salam sama, alhamdulillah. So kita jumpa malam ni. Jangan lupa follow saya, insya-Allah, di TikTok. Ada rezeki saya akan follow balik, insya-Allah. Terima kasih Apai 6, insya-Allah ustaz saya join, insya-Allah. Terima kasih. So itu saja untuk tengah hari ini. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. 3 cara bangun menuju padang mahsyar daripada alam kubur, kita akan bincang bulan depan. Bulan depan, kepala kasih goyang sikit. Kan, tai pusam. Bulan depan. Yang ini, kitab ni kita sambung bulan depan. Ni kitab benda koyak rabak ni, Mastikah Hadis. Ni Mastikah Hadis tak. Jadi sebab jadual saya sebulan sekali kan. Jadi kita jumpa yang tu bulan depan lah. Tapi kuliah saya malam ni ada, kita sembang-sembang bab lain lah, insya-Allah. Jadi itu saja, yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan di saya sendiri. Terima kasih rakan Facebook, rakan TikTok, semua yang komen, yang share, yang bagi gift. Terima kasih banyak Abang Simen kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan dan ketaatan, insya-Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So kita tangguh dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah himpunan kami ini sebagai himpunan yang Engkau pelihara ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan berpisahnya kami selepas majlis ini juga perpisahan yang Engkau pelihara kami daripada sebarang dosa dan kesalahan kami ya Allah. Wala taj'alillahumma fina syaqiyyan wala mahruman wala matruda. Janganlah Engkau jadikan kami ya Allah di kalangan orang-orang yang meninggalkan solat, di kalangan orang-orang yang tertolak doa-doanya dan tertolak amalan-amalannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua. Saya akan stop di Facebook dulu. TikTok saya sambung sikit aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.